Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanata wa ballagha risalah wa nasaha al ummata wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulah karangan Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'd bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriah. Semoga Allah memberkati beliau, para guru beliau, para murid beliau dan seluruh para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk kepada huraian berkaitan dengan mukaddimah, kita masih di mukaddimah kitab ini. Semalam kita telah pun membicarakan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Selesai kita bicara tentang huruf ba pada bismillah. Kemudian ismun tu sendiri yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan erti nama, dengan erti nama. Ismun maksudnya nama. Dalam bahasa Arab dia diambil berpunca dari kalimah apa sebenarnya? Iaitu ada ulama Basrah kata ia diambil daripada kalimah sumu. Yang mana sumu bererti ulu, iaitu ketinggian. Sebab dengan nama tinggilah orang tu. Seseorang itu menjadi tinggi dengan sebab nama yang elok. Ada para ulama di kalangan ulama-ulama Kufah pula berpendapat ismun itu dipetik daripada kalimah simah. Simatun. Dan simah bererti alamah. Kerana al-ismu yadullu ala musamma. Setiap orang itu dia nama dia tu akan menunjukkan kepada diri dia. Jadi ada unsur tanda isyarat pada kalimah ismun itu sendiri. Kemudian alhamdulillah kita juga semalam telah meneliti tentang lafzul jalalah. Apakah erti lafzul jalalah iaitu Allah? Dan semalam kita dah sebut wallahu alamun ala dzati al-wajibi al-wujudi al-mustahiqi li jami' al-mahamid. Allah adalah merupakan nama alam, maknanya nama untuk satu zat, satu zat yang mana zat ini lain daripada yang lain, tak seperti kita. Kerana zat ini kewujudannya adalah wajib, iaitu mesti, iaitu mustahil zat ini tidak wujud, dan mustahil zat ini akan tidak wujud. Bahkan zat ini wujud semenjak sedia kala dan akan terus wujud sampai bila-bila. Itu yang dinamakan sebagai Allah, iaitu satu nama merujuk kepada zat, zat ketuhanan, yang mana Allah adalah merupakan zat yang kewujudannya adalah mesti, iaitu tidak boleh Allah itu tidak wujud, dan tak boleh Allah tiba-tiba selepas ini tidak wujud. Dipanggil azali, wujuduhu azaliyun, wujuduhu qadim. Kewujudan Allah itu adalah bersifat azali dan juga qadim, iaitu secara sedia kala, tidak dimulai dengan permulaan. Al-mustahiqi li jami'il mahamid. Allah juga zat ini adalah zat yang berhak untuk menerima segala pujian. Kerana Allah Ta'ala lah punca segala kebaikan. Segala kebaikan yang kita lakukan pada hari ini adalah berpunca daripada keizinan daripada Allah, taufik daripada Allah. Maka yang paling layak untuk menerima pujian adalah yang mengilhamkan, yang mentakdirkan, yang menjadikan kebaikan itu berlaku pada diri kita. Maka Allah adalah merupakan zat yang berhak untuk menerima segala pujian. InsyaAllah pada hari ini kita sambung tentang Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim.
Alhamdulillah sikit ni saya pun ingat balik apa benda yang pernah kita belajar daripada para guru kita di Al-Azhar Asy-Syarif. Tapi macam biasalah, saudara Yusuf kita dia bagi sampai 4 soalan Jadi setiap kali majlis saya bacalah satu soalan Tapi bagus dengan soalan itu hidup ilmu. Cuma kadang-kadang soalan panas jangan salah saya. Soalan yang hari ni soalan yang panas juga ni. Apakah Wahabi itu mazhab kelima di dalam Islam? Panas soalan ni Dan saya sendiri pun jarang sentuh isu ini dengan menyebut nama begitu Wahabi ini orang Arab panggil Wahabi. Dia diambil daripada nama pengasas gerakan ini, iaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu dia digelar sebagai gerakan Wahabi. Cuma mutaakhir ni mereka tidak suka digelar sebagai Wahabi, mereka kata mereka Salafi, iaitu orang yang mengikut salaf. Salafi bermaksud orang yang mengikut salaf. Jadi soalan di sini, adakah Wahabi itu mazhab kelima? Fiqh kita ni fiqh mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Wahabi. Adakah begitu? Sekiranya kita merujuk realiti yang ada pada mazhab ini ataupun pemikiran ini, dia bukan mazhab sebenarnya, dia satu pemikiran. Dia ada dua pecahan pemikiran kumpulan ini, iaitu pemikiran dari sudut fiqh dan juga pendirian mereka dari sudut akidah. Dari sudut akidah, mereka sebenarnya terbahagi kepada dua jenis. Ini apa yang pernah disebut sendiri oleh guru-guru kita di sanalah. Dari sudut akidah, kita dengan dia secara asasnya akidah kita semua sama. Kita semua sama dari sudut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma ada satu benda yang menyebabkan mereka tidak dianggap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah merujuk kepada 4 golongan, iaitu Al-Asy'ariyah, yang kedua Al-Maturidiyah, yang ketiga Ahlul Athar, ulama-ulama yang cenderung kepada hadis, mereka berkecimpung dalam bidang hadis. Dan yang keempat, ulama-ulama sufi. Dia 4 golongan ini, walaupun macam ada banyak ada 4 golongan, sebenarnya perbezaan setiap golongan itu hanya pada pendekatan masing-masing. Tetapi mereka tidak berbeza dari sudut akidah. Cuma cara penghujahan, cara penghuraian itu saling berbeza di antara satu sama lain. Sebagai contoh, sebagai contoh ahli sufi, orang-orang sufi, sama akidah dengan akidah Al-Asy'ariyah, tetapi kadang-kadang ada pendirian-pendirian Al-Sufi itu dia diambil daripada ilham, Al-Kashf, Kasyaf, orang panggil Kashf. Kashf ni adalah lintasan hati yang Allah Subhanahu Wa Taala lintaskan kepada hati para ulama, para aulia-Nya, yang mana lintasan itu kadang-kadang dia tidak ada macam apa, dia tidak ada daripada dalil yang jelas menyatakan perkara tersebut, tetapi itu satu lintasan yang Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati orang sufi, orang soleh contohnya, untuk dengan satu maklumat. Ilham lah, kita kata ilham ataupun kasyaf. Cuma kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, kalaulah seseorang itu dia dilintaskan oleh Allah akan di dalam hatinya akan satu maklumat, maka dia tidak boleh terus menyatakan perkara tersebut. Apa yang dia dalam hati dia tu kita sebut. Sebab Al-Kashfu itu ghair maksum. Kasyaf itu tidak maksum. Maka dia nak tahu kasyaf dia tu bertepatan atau tidak, dia kena cek dari sudut Al-Quran dan juga hadis. Kena atau tidak dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Sekiranya kena dengan Al-Quran dan juga hadis, ya silakan. Namun kalau tak kena, maka dia kena berpegang dengan Al-Quran dan juga hadis, kerana Al-Quran dan juga hadis itu maksum, manakala apa yang berada dalam lintasan hatinya itu tidak maksum. Jadi kalau kita rujuk Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, dia pergi kepada 4 golongan ni. Ahlul Hadis, mereka yang bukan cara pendalilan mereka merujuk kepada hadis Rasulullah, dan mereka tidak mahu tidak mendatangkan sangat dalil-dalil dari sudut akal. Yang banyak menggunakan dalil-dalil akal ini adalah golongan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Walaupun dalilnya akal, kena dijelaskan bahawa dalil akal bukan bermaksud dalil akal yang bercanggah dengan syariat. Sebenarnya dalil akal yang selari dengan syariat. Sebab akal yang waras, dia tidak akan bertentangan dengan nas Al-Quran dan juga hadis.
Jadi ahlu sunnah itu, kalau ahlul hadis, mereka lebih kepada penghujahan mereka dari sudut hadis Rasulullah. Mereka banyak kepada dalil naqli, bukan dalil akli. Bukan maksudnya mereka menolak dalil akal, tidak, tapi mereka lebih menumpukan dari segi cara penyampaian mereka itu lebih merujuk kepada dalil-dalil naqli. Manakala kalau ulama Asy'ariyah dan juga Maturidiyah pula, mereka memang berkecimpung di dalam bidang perdebatan dengan golongan-golongan sesat pada zaman mereka. Lalu banyaknya terpaksa menggunakan dalil akal, tapi dalil akal yang waras, dalil akal yang tidak bersalahan dengan syariat. Manakala orang sufi pula, dia kadang-kadang ada maklumat-maklumat dia itu bersumberkan dari segi ilham, dari segi ilham yang Allah Ta'ala sampaikan kepada dia. Walaupun ilham itu bukan hujah, tetapi dia cek balik dengan dalil syarak, adakah ia bertepatan atau tidak, maka sekiranya tidak bersalahan, maka itu merupakan pegangan dia. Cuma kalaulah dalil pendirian yang dia ambil daripada kasyaf itu tidak ada dalil yang jelas daripada Al-Quran dan juga hadis, maka ia walaupun termasuk dalam keyakinan ataupun apa yang dia percaya, tetapi dia tidak dianggap perkara yang membawa kepada kekufuran kalau orang tak terima. Sebagai contoh, kalau kita nak ambil mudah, antara benda yang dipegang oleh ramai ahlu sufi adalah manusia ataupun makhluk yang mula-mula Allah ciptakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cek balik ucapan sahabat Nabi, ucapan tabi'in, tak nampak benda ni. Dia macam satu lintasan yang Allah berikan kepada generasi selepas itu. Tetapi bila dirujuk balik, ia macam ada dalil daripada Al-Quran dan juga hadis. Contohnya, antara disebut oleh guru saya Fadilatul Syekh Yusri adalah Allah Ta'ala berfirman antaranya, inna salati wa nusuki, qul, Allah Ta'ala suruh pada Nabi supaya Nabi sebut, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Saya, kata Nabi, Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya sebut, saya adalah yang seawal-awal sekali memeluk agama Islam, seawal-awal Muslim. Main ramai-ramai makhluk Tuhan yang mula-mula memeluk agama Islam, yang menyerah diri kepada Allah adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada dalil ini, maka ahlu sufi berkeyakinan, walaupun tak pasti, ia betul, ia tidak, wallahu alam, tetapi yang mereka yakini, yang mereka pegang dari sudut akidahnya adalah manusia ataupun makhluk yang mula-mula Allah ciptakan adalah roh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jasad Nabi itu agak lewat, jasad Nabi berpada dengan roh Nabi ketika baginda dilahirkan oleh ibu baginda Sayyidatuna Aminah. Jadi, okey, pendirian ini, adakah Nabi makhluk yang mula-mula Tuhan ciptakan? Kalau kita tengok khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata bukan, sebab ada hadis Nabi kata makhluk yang mula-mula Tuhan ciptakan adalah al-qalam, pena yang menulis takdir di Lauh Mahfuz. Jadi dalam masa yang sama pula, ayat ini seakan-akan menunjukkan Nabi lah makhluk yang mula-mula sekali. Jadi ketika itu ada beberapa masalah-masalah akidah yang dia bukan di antara masalah-masalah pokok. Dia bukan masalah yang kalau tak percaya jadi kafir, tak. Tapi banyak masalah akidah adalah sama. Masalah yang tuntas, masalah yang tidak ada lagi boleh awak nak pilih ni, ya silakan, kalau awak tak setuju, ya silakan, tak ada. Dia banyak isu-isu akidah ni jelas. Tapi ada juga perbahasan-perbahasan akidah yang berlaku perbezaan di kalangan ahlu sunnah sendiri. Jadi ia termasuk dalam perkara-perkara yang bukan asas, tapi perkara-perkara cabang, perkara-perkara cabang dalam akidah. Jadi kalau kita rujuk ahlu sunnah ni, dia empat golongan tadi. Walaupun mereka berbeza dari segi metod, tetapi kesemua mereka sepakat bahawa Allah tidak seperti makhluk. Sepakat. Hatta ahlul asar, ulama-ulama hadis peringkat awal, yang mereka berpegang macam Imam Bukhari, macam Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, semua generasi awal. Walaupun mereka ini ketika itu kemunculan mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah belum muncul lagi. Tapi yang lebih awal pada zaman itu adalah ahlul asar. Mereka ini walaupun mereka baca hadis yang menunjukkan macam Tuhan seperti makhluk, seakan-akan macam makhluk, tetapi apa pendirian mereka? Mustahil ini yang Allah masukkan. Ada makna lain. Cuma banyak ahlul asar mereka ambil pendirian dah Tuhan tak sebut apa maksudnya. Cuma yang pasti yang kita faham, yang menunjukkan Tuhan macam ketawa, Tuhan macam berjalan, Tuhan macam turun daripada satu lokasi ke satu lokasi, ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka
Apabila perkara ini mustahil, ada makna lain. Apa maknanya kami tak tahu, wallahu a'lam. Yang pasti baca je tanpa perlu imani apa yang zahir disebut oleh ayat ataupun hadis tersebut. Jadi kalau kita tengok semua ulama Ahlus Sunnah, tak kira dia Ahlul Asar ke, Ahlul Sufi ke, Ahlul Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, semua sama dari sudut perkara-perkara yang bersifat pokok dalam isu akidah, iaitu Tuhan tidak seperti makhluk. Jadi bila begitu, golongan Wahabi ataupun Salafi ini, dia dari sudut ilmu akidah, dia ada dua keadaan. Ada di kalangan mereka yang sebenarnya pendirian mereka adalah pendirian Ahlul Asar. Maksud dia tidak beriman dengan apa yang terpampang secara zahir oleh ayat tadi yang menunjukkan Tuhan seperti makhluk. Dia kata mustahil. Mustahil Tuhan seperti makhluk. Ada makna lain. Apa maknanya serah ke Tuhan? Tak payah cari. Dia tak setuju kita pergi cari makna yang satu lagi. Mereka tidak bersetuju. Kita dah tak pasti makna apa yang Tuhan inginkan. Cuma yang pasti bukan Allah seperti makhluk. Bila Allah kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah itu di atas arasy adalah istawa ni, kalau ikut ni duduk. Asal makna istawa ada banyak makna, antaranya duduk. Jadi kalau ikut ayat ni, Tuhan duduk atas arasy. Arasy pula macam singgasana kerajaan, singgasana raja. Jadi ulama-ulama asal mereka kata makna ni yang kita faham ada satu arasy, atas arasy tu Tuhan, itu mustahil. Sebab ia membawa kepada akidah Tuhan berlokasi. Dan ini mustahil. Dan dia akan membawa kepada Tuhan berjasa. Ini juga mustahil. Ada makna lain. Apa maknanya? Okey, sebahagian ulama ataupun sebahagian kawan-kawan kita yang berpegang dengan pendirian Wahabi ataupun Salafi, mereka kata, tak payah carilah makna tu. Cukup nafikan Tuhan tidak seperti makhluk. Mereka baca ayat ni tak payah cari. Serah ke Tuhan. Maknanya mereka ketika ini berpendirian seperti ulama-ulama salaf ataupun kita kata Ahlul Athar. Dan kita dengan golongan Asy'ariyah dengan pendirian ini tak ada masalah. Cuma mereka agak keras sedikit mengatakan kalau kita cari makna satu lagi, ini dianggap sebagai satu kesilapan. Itulah sikit kekerasan mereka dari sudut ini. Sebahagian kawan-kawan Salafi kita, dia agak keras dari sudut itu. Dia tak bagi kita cari makna yang satu lagi. Dalam masa yang sama, bila kita tanya, ini Tuhan berjasad, Tuhan bertempat, dia kata auzubillah. Dan ini banyak berlaku di Mesir. Di Malaysia saya tak tahu. Sampai Fadilatul Syekh Ali bin Jumaah pernah sebut, Wahhabiyatu Misra Asy'ariyatun aqidatan. Wahabi Mesir, bila kita cari betul-betul, tanya betul-betul, udahnya rupanya mereka Asy'ari juga. Cuma mereka tak mengaku mereka Asy'ari, tapi hakikatnya sama dengan kita. Cuma dia agak keras, dia tak setuju kita cari makna yang satu lagi. Ada juga golongan yang sampai ke tahap mengatakan Tuhan seperti makhluk, walaupun dia kata Tuhan tak seperti makhluk, tapi dah Tuhan sebut di atas ya, lebih kurang. Bila kita tanya, dia jadi macam, dia nak menafikan Tuhan seperti makhluk, tapi dalam masa sama dia nak kata juga bahawa Allah memang duduk di atas arasy. Jadi ini pening sikitlah. Ini yang dianggap sebagai golongan al-musyabbihah. Mereka yang mentashbihkan Allah dengan makhluk, tetapi dia macam cuba nak lari-lari. Sebab dia tahu konsepnya tidak boleh Tuhan seperti makhluk, tapi dia nak kata juga ada Tuhan dulu kata dia kat langit. Dia kat langit. Bila kita tanya masuk Tuhan di langit tu macam mana? Ini langit, di situ Tuhan. Tuhan duduk di situ, ada lokasi. Bila kita tanya, dia macam tu. Tapi Tuhan tak seperti makhluk. Tuhan tak seperti makhluk, maksud Tuhan tak bertempat. Tapi dia nak kata Tuhan bertempat. Tapi walaupun Tuhan bertempat, tapi Tuhan tak seperti makhluk. Di sini dia jadi pening sikit. Yang ni yang ditentang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Ahlus Sunnah jelas. Bila Allah sebut Tuhan di langit contoh, Tuhan di aras contoh, maksud dia apa? Kita beriman itu ayat Tuhan, itu hadis Tuhan, itu hadis Nabi. Kita beriman. Tapi makna tu apa? Yang kita faham daripada lafaz, Tuhan di langit, di situ Tuhan. Kita duduk di bumi ni, kalau kita naik ke langit, kita lagi dekat dengan Tuhan dari segi lokasi. Kalau kita duduk di bumi, jauh sikit lah. Tapi kalau kita di bawah lautan, lagi jauh lah. Dari segi jarak kita dengan Tuhan. Kalau nak bincang lah. Ahlus Sunnah kata tak, bukan. Sebab jarak itu sifat makhluk, bukan sifatnya Tuhan. Jadi ketika Ahlus Sunnah jelas, tak kira dia Ahlul Asar, tak kira dia dia Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahli Sufi, semua sepakat Tuhan tidak seperti makhluk. Cuma pendirian dari segi penghujahan berbeza. Ahlul Asar banyak kita bincang lah benda ni. Adalah makna tu sah Tuhan lah.
Kalau Asy'ariyah Maturidiyah pula, okey, sekarang kita tengok. Dalam bahasa Arab, jalas ni maknanya apa? Istawa ni maknanya apa? Kita mula cari berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang bertepatan dengan konsep bahasa Arab. Jadi dari segi akidah, yang bersalahan dengan akidah Ahlussunnah adalah dari sudut ini. Kalau dia sekadar ada makna lain, makna yang kita faham tu mustahil, ada makna lain, jangan cari makna yang satu lagi tu. Pandailah Tuhan, serah ke Tuhan lah. Kalau benda tu penting untuk kita tahu, Tuhan dah bagi tahu dah, tapi Tuhan tak bagi tahu, memang tak tahulah. Macam alif lam ni apa artinya, tak tahulah. Mereka berpendapat seperti ini. Kalau ada kawan-kawan kita yang dia ke sini, so tak ada masalah dengan kita. Cuma dia keras sikit lah macam kita. Tak kisah pun sebenarnya nak cari ke tak cari ke, itu dua pendekatan dalam kita mentanzihkan, menyucikan Allah daripada bersifat dengan sifat makhluk. Cuma yang ditentangnya sekiranya mereka kata Tuhan ada muka. Maksud Tuhan ada muka dia? Memang muka. Cuma jangan tanyalah bentuk muka Tuhan macam mana. Yang ni masalah. Tuhan ada tangan, Tuhan ada anggota badan. Cuma macam tangan kita dengan tangan kucing lain, tangan kita dengan tangan tikus lain. Cuma tangan juga. Jadi Tuhan pun dia ada tangan. Cuma okey, macam mana bentuk tangan Tuhan? Macam kita ke ada 5 jari? Tu tak tahu. Ketika itu kenyataan ini telah membawa kepada menyatakan Tuhan berjasad, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi masalah akidah lah. Naya ni hari ni tak masuk Safinah nampaknya. Apa-apa pun tuan-tuan rujuk balik kepada saudara Yusof yang tanya soalan ni. Dari sudut fiqh pula. Okey, itu dari segi akidah. Kalau kita nak bincang kawan-kawan salafi kita ni, kesilapan dari sudut akidahnya, sekiranya mereka beriktikad bahawa Tuhan itu seperti makhluk, walaupun mereka nafikan, tapi mereka nak bawa kita ke situ. Kalau mereka dari aliran ini, maka ia bertentangan dengan syariat. Dia bertentangan dengan akidah, dan mereka sangat bahaya sebenarnya. Sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan orang begini terkeluar dari agama Islam. Tapi jumhur Ahlussunnah mengatakan tidak. Mereka tetap Muslim, cuma mereka adalah ahlul bid'ah. Mereka adalah ahli bid'ah dari sudut akidah. Benda yang Nabi tak sebut, mereka mandai-mandai mengatakan Tuhan seperti makhluk. Tapi kalau dia menafikan, tak, Tuhan bukan makhluk. Bila Allah kata Tuhan di langit, ada maknanya. Bukan maksud tu langit di situ. Kalau kita pergi langit straight, kita akan jumpa Tuhan. Bukan. Itu mustahil. Kalau dia berpendapat seperti itu, cuma dia kata jangan cari makna. Kita kata tak apalah. Kita dengan dia sebenarnya sama. Cuma dia agak keras sikit, dia tak setuju ulama yang mencari makna. Sedangkan memang ada ulama-ulama silam yang berpendirian tak ada masalah untuk mencari makna. Macam Imam Ar-Razi, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ulama-ulama besar juga, Imam Ghazali sendiri. Dari sudut fiqh pula, mereka ada dua sahabat-sahabat kita yang kita kata sebagai Wahabi atau Salafi ni, dia ada dua kesilapan dari sudut fiqh. Jadi dia bukan mazhab lah. Dia bukan mazhab. Tetapi dia satu aliran pemikiran yang kita kata aliran yang salah, yang tersasar daripada kebenaran. Tapi dia masih Muslim seperti kita. Kesilapan yang pertama, kadang-kadang mereka berpegang dengan satu pendapat fiqh yang mu'tabar. Yang bagi mereka pendapat itu yang paling rajih, pendapat yang paling kuat dari sudut dalil. Contoh, kalau yang masyhur di Malaysia ni sebagai contoh, sapu kepala tak payah 3 kali, sekali cukup. Hadis yang kuat menunjukkan sapu kepala sekali. Jadi apa yang dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i, berwuduk sapu kepala sampai 3 kali ni salah. Tak payah beramal dengan ini. Kita beramal dengan hadis yang kuat yang mengatakan Nabi bila berwuduk sapu kepala sekali. Atau sembahyang subuh tak payah nak kunut-kunut ni. Yang kuatnya tak ada kunut. Atau pas sembahyang tak payah nak zikir-zikir, zikir masing-masing. Zikir secara kuat-kuat ni tak dibuat oleh Nabi. Bukan ini yang dituntut. Jadi kalau kita tengok pendapat-pendapat yang disebut sebagai contoh ini, sebenarnya ini adalah merupakan antara pandangan-pandangan muktabar dalam mazhab. Maksudnya pendapat fiqh. Kunut tak ada dalam sembahyang subuh. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Pandangan yang mengatakan lepas sembahyang tak payah nak berzikir ramai-ramai, masing-masing berzikir secara pelan-pelan. Itu sebenarnya pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang kita amalkan ini, secara amalan itu rupanya bukan asal mazhab Imam Syafi'i, tapi kita memilih, ulama-ulama kita memilih satu pandangan yang lain, dan ada dalilnya juga. Tetapi pandangan itu kalau kita tanya adakah ia dipegang oleh Imam Syafi'i? Tidak.
Imam Syafi'i berpendapat yang paling bagus lepas sembahyang kita zikir masing-masing. Tapi gamaknya ulama-ulama kita tahu dah. Ulama Melayu, kamu suruh berzikir masing-masing. Tak ada ya. Mula sengap zikir masing-masing kan. Udahnya senyap. Lepas tu menyembang. Apa cerita kita? Lepas sembahyang tu menyembang. Macam mana kita takaful kita macam mana kan? Contoh. Daripada menyembang, baik berzikir. Sebab kalau berzikir orang ramai pun tak dosa. Cuma mana lagi banyak pahalanya di sisi kefahaman Imam Syafi'i. Jadi, apa yang kawan kita lepas main tak ada zikir? Itu mazhab Imam Syafi'i. Memang pendapat yang kuat. Atau dia kata sebagai contoh ambil uduk tadi. Sapu kepala sekali cukup. Ni 3 kali ni bukan kuat. Hadis yang kuat mengatakan tak perlu menyapu kepala 3 kali. Itu pendapat jumhur para ulama lah terus. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Imam Syafi'i seorang je yang berpendirian bahawa bila berwuduk sapu kepala 3 kali. Maknanya kadang-kadang apa yang kita kata ini Wahabi ni, Wahabi ni, Wahabi. Sahabat-sahabat kita yang dalam aliran Wahabi ataupun Salafi ni, kadang-kadang mereka berpegang dengan satu pendapat yang mu'tabar. Cuma masalahnya pendapat itu khilaf. Dia khilaf para ulama. Bila khilaf, kita nak pegang mana-mana, ya silakan. Apatah lagi kalau pendapat itu sudah menjadi pandangan umum masyarakat. Jadi sepatutnya kalau dia tak setuju, dia buat seorang-seorang. Sekarang kalau dia tegur, apa lepas semayang macam kuat-kuat ni? Ini bukan mazhab Imam Syafi'i. Sekarang ni orang buat dah. Dah masyhur dah. Dalam masa yang sama tak salah pun dari segi fiqh. Ada pendapat yang kata boleh. Jadi kalau begitu, kenapa kita nak meminta orang lain? Kalau orang kata kita lepas semayang ni berzikir kuat-kuat ni mazhab Imam Syafi'i ke? Masa tu kita dia bukan. Cuma ulama-ulama Melayu kita pilih pandangan ini untuk meraihkan keadaan kita yang tahu dah lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, isyak semua. Kalau zikir masing-masing insya-Allah lah. Dan lah zikir 10 minit ataupun 5 minit, lepas tu nyembang. Okey, jadi kadang-kadang apa yang mereka pegang tu pendapat mu'tabar dari sudut fiqh. Tetapi kesilapan yang berlaku adalah memaksa orang lain untuk berpegang dengan pandangan mereka. Contoh tuan-tuan, kalau sembahyang Jumaat pendapat sebahagian para ulama tak ada qabliyah sembahyang Jumaat. Ba'diyah ada, qabliyah tak ada. Tapi mazhab Imam Syafi'i dengan kaedahnya, dengan dalilnya mengatakan ada qabliyah sembahyang Jumaat. Lepas tu kalau kita tengok masyarakat kita bangun belaka. Walaupun lepas sembahyang Jumaat tu tak sembahyang pula ba'diyah kadang-kadang. Ya, tapi bab qabliyah ni orang Melayu kita pilih yang tu pula dia jaga sungguh. Ada kawan-kawan kita yang dia dari sudut aliran Wahabi atau Salafi ni dia tak mau sembahyang. Saya pergi polis tuan-tuan. Lepas imam azan, tak ada sembahyang. Saya dah terbiasa bangun kenapa orang tak bangun? Semua duduk. Tak apalah. Allahu Akbar. Saya seorang-seorang sembahyang di satu masjid tu. Masjid dekat Arau mana Tak apalah. Tunggu je kalau dia pun nak kata bid'ah. Tak apalah kan. Dapatlah hadiah hari tu, hadiah bid'ah. Tapi tak dapat. Dia pun tak khabar benda. Memang dia pun tahu khilaf ulama. Okeylah. Jadi kadang-kadang apa yang dipegang oleh sahabat-sahabat kita ni adalah pandangan mu'tabar. Cumanya kadang-kadang keras. Kalau mereka kata apa yang kamu buat ni betul, cuma saya tak setuju. Okey, kelas. Tak perlu kita bergaduh dari segi isu-isu fiqh. Itu kesilapan yang berlaku kalau dari sudut fiqh. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita ini mereka tidak merujuk pandangan fuqaha, tetapi mereka pula yang menjadi fuqaha. Yang ni yang banyak berlaku. Timbul apa isu haram, sebab apa Nabi tak buat? Kamu dapat mana? Baca hadis. Saya tak langsung kita faham. Kamu merujuk hadis langsung. Dan kitab fiqh mana? Tak apa fiqh ni kita nak pegang Rasulullah, bukan nak pegang ulama-ulama fiqh. Ulama fiqh mungkin betul mungkin salah. Ni Nabi sebut. Maknanya kita faham. Dari sudut fiqh yang ni pula mereka tersilap kerana mereka menyangka bila mereka jumpa hadis mereka layak untuk mengambil hukum langsung daripada hadis, sedangkan tugas itu tugas mujtahid, bukan tugas muqallid. Jadi akhirnya benda yang rupanya mereka sendiri yang menjadi imam mazhab tanpa sengaja. Mereka merasakan mereka layak untuk, sebab dah jumpa hadis ni. Takkan kita nak pegang kalam Imam Syafi'i yang bercanggah dengan hadis ini contohnya. Jadi mereka pula menjadi mujtahid sedangkan mereka tidak layak menjadi mujtahid. Kerana manusia di sisi kacamata ilmu usul fiqh terbagi pada dua. Mujtahid, yang kedua adalah muqallid. Kalau mujtahid, dia wajib cari hukum dari dalil. Dia tak boleh pegang pendapat mujtahid lain. Dosa dia. Imam Syafi'i tak boleh pegang pendapat Imam Malik. Kerana Imam Syafi'i akhirnya telah menjadi mujtahid seperti Imam Malik.
Yang bukan mujtahid macam kita pula, haram pula mencari hukum daripada dalil. Sebab kita tidak mempunyai kelayakan tersebut. Habis kita nak buat apa? Berpegang dengan kalam mujtahid. Mujtahid pada satu, terpulang. Nak pegang mazhab Imam Abu Hanifah, Hakim, Imam Syafi'i, silakan. Kalau kamu nak berpegang dengan mazhab Imam Abu Hanifah, ya sila. Contoh kawan-kawan kita yang belajar di Pakistan, mungkin mereka sudah terbiasa dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Biarlah mereka nak amalkan mazhab Imam Hanifah. Janganlah pula kita kata, apa ni kat Malaysia ikut Syafi'i lah. Dah kita pula jadi Wahabi tanpa sengaja. Kerah tak tentu pasal. Padahal itu pendapat mu'tabar. Jadi kalau kita faham konsep ni, kita jadi lapang dada. Cuma kita tahu di mana kesilapan itu, sama ada kekerasan itu memaksa kita menjadikan masalah khilaf sebagai masalah ijma'. Seakan-akan benda tu khilaf dah, tapi nak paksa orang seakan-akan benda tu bila khilaf. Ini satu kesilapan yang pertama. Dan yang kedua, kesilapan dari sudut mereka terus pergi kepada dalil dan terus beristimbat hukum. Terus keluarkan hukum dalam keadaan mereka bukan mujtahid. Okey, ada satu lagi soalan yang ni kita tunggu minggu depan lah. Okey, alhamdulillah selesai kita melihat kepada soalan. Ya Rabbi, dah pukul apa kita? Belum isyak lagi kan? Terkejut saya tu. Kalau tidak apa-apa pun tuan-tuan rujuk dia. Bincanglah elok-elok macam mana ni nak tak bagi tanya soalan selama sebulan ke 2 bulan ke terpulang. Baik, alhamdulillah semalam kita dah masuk kepada apa yang disebut oleh Al-Imam Salim Ibnu Abdullah Ibnu Sa'd Ibni Abdullah Al-Hadrami Ibni Sumair Al-Hadrami dari sudut muqaddimah, iaitu pada kenyataan beliau alhamdulillahi rabbil bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Semalam kita dah rujuk tentang isu bismillah, dan hari ini kita akan masuk pada ar-Rahman ar-Rahim. Kita ambil masa sikitlah sebab ini satu benda yang selalu kita jumpa, tapi sayang kalau kita tak mengetahui perincian-perincian yang disebutkan oleh para ulama yang sudah ada dalam kitab-kitab besar. Saya sendiri tulis tuan-tuan, takut terlupa. Tulis maklumat-maklumat ni. Cuma kena pilih jugalah kalau baca semua ni. Mau 3-4 bulan di sini je kita kan. Lambatlah khatam tu. Menyedihkan hati kaum muslimin tu tidak dituntut. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah sebenarnya kita dah lihat bismillah pada huruf ba, pada kalimah ism dan juga pada lafzul jalalah. Hari ini kita akan tengok ar-Rahman ar-Rahim, iaitu pada sambungan al-basmalah itu, iaitu ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dalam bahasa Melayu kita biasa diterjemahkan ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, ar-Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Kadang-kadang disebut pengasihani. Kalau merujuk kepada bahasa Arab, ar-Rahman dan ar-Rahim ini kedua-duanya adalah berasal daripada kalimah rahmah. Rahmat, orang Melayu panggil rahmat. Rahmat daripada kalimah ar-Rahmah inilah akhirnya datang kalimah ar-Rahman dan juga ar-Rahim. Jadi kalimah ar-Rahman dan ar-Rahim kedua-duanya bererti yang Maha merahmati. Sama makna sebenarnya. Cuma ada sikit beza di antara ar-Rahman dan juga ar-Rahim. Asalnya kedua-duanya adalah bererti Maha merahmati. Jadi ar-Rahman dan ar-Rahim adalah dua nama yang telah didatangkan atas dasar mubalaghah, maknanya ada unsur melampau-lampau, iaitu kita orang Melayu kata maha tu. Sebab dia ar-Rahman ni bukan yang merahmati, tapi maha, betul-betul sangat-sangat melampau-lampau rahmatnya, begitu. Cuma dengan nama Allah Tuhan yang maha melampau-lampau rahmatnya, lain macam pula terjemah tu. Tapi yang dia dimasukkan dengan maha itu adalah melampau-lampau, mubalaghah. Dia ambil daripada kalimah rahimah, ar-Rahim. Dia ambil daripada kalimah ar-Rahmah. Dan kalau melihat dari segi bahasa Arab pula, apa erti ar-Rahmah? Sebab Tuhan yang Maha merahmati, Tuhan yang bersifat rahmat, dia kena tengok pula apa erti ar-Rahmah. Kata para ulama kita, dari sudut bahasa Arab, ar-Rahmah secara bahasa adalah riqatul qalbi wa ni'taf taqtadi at-tafaddul wal ihsan. Riqatul qalbi, koyak hati. Riqah, halus. Raqqa ni maknanya kita boleh kata lompong hati. Tapi itulah pelik pula. Diumpamakan macam katakan pakaian yang berlubang. Riqatul qalbi. Wa ni'taf,
Hati yang riqah juga boleh difahami dengan erti tidak tebal tapi nipis. Hati menjadi nipis. Okey? Dan hati menjadi bengkok. Wan itaf. Yang mana kebengkokan hati dan juga kenipisan serta kelobangan hati itu membawa kepada menyebabkan terhasil at-tafaddul wal ihsan. Membawa kepada at-tafaddul, maknanya kita memberikan kurniaan kepada seseorang dan kita bersikap ihsan kepada seseorang, bersikap baik kepada seseorang. Kenapa kita bersikap baik kepada seseorang? Kerana hati kita sudah terkesan. Apa maksud ini riqatul qalbi wa naitam ni tuan-tuan? Satu hari tuan-tuan, saya dengan guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, kami daripada Darul Ifta'il Misriyah naik macam van gitu, naik van Arabiah, naik van daripada depan pejabat mufti kerajaan Mesir. Kami naik van dekat je, tapi sebab dah kelas nak cepat, nak berjalan ambil masa, naik van sewa gitu, macam kereta sewa lah. Naik dan terus berhenti di hadapan Masjid Sayyidina Al-Husain, cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Masjid Sayyidina Husain tu adanya kepala Sayyidina Al-Husain yang dikebumikan di situ. Selepas berlaku peristiwa di Karbala, akhirnya kepala Sayyidina Al-Husain telah berjaya diselamatkan dan dibawa ke Mesir, lalu akhirnya dikebumikan di dalam kawasan istana pada zaman tu, dan tapak dia itu adalah di kawasan Masjid Sayyidina Al-Husain di Kairah pada hari ini. Masjid Husain tu setentang dengan Masjid Al-Azhar lah, setentang dengan Masjid Al-Azhar. Jadi bila nak pergi ke situ, ada satu makcik tu, dia dah tua, lepas tu dia dengan barang dia banyak. Saya jadi kesian tengok. Tak sampai hati nak tengok dia nak angkat barang lah, kalau saya tolong angkat. Saya tengoklah. Saya tolong angkat, biar makcik tu boleh masuk dalam kereta, dalam van sewa tengah ambil, dan barang dia pun dah diangkat. Lepas tu akhirnya okeylah, habis gitu je lah. Lepas tu Syekh pun mengajar di Madhiyafah Syekh Ali Jumaah di belakang Al-Azhar Al-Syarif. Lalu Syekh pun kebetulan cerita pasal Ar-Rahmah. Isu Ar-Rahmah Ar-Rahim jugalah. Lalu Syekh kata contoh riqatul qalbi wa na'itaf. Contoh macam bau tadi. Syekh pun cerita. Khairi, Syekh panggil saya Khairi. Khairi tadi dia tengok satu orang perempuan tua dengan perempuan tu dengan bawa barang, dia jadi sedih. Riqatul qalb. Hati dia tu sudah mula menipis. Dia sudah mula terkesan, berlubang hati dia. Terluka hati dia melihat suasana begitu. Lalu dia pun angkat barang supaya makcik tu tak teruk nak angkat barang. Cerita disambung selepas azan. Ya Allah. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد
Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. حي على الصلاة La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi sayyidina Muhammadir rasulullah wa bil islami dina. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Baik, balik kepada cerita kita tadi. Jadi guru saya kata Khairi tadi raqqa qalbuh. Jadi nipis hati dia. Jadi berlubang hati dia apabila melihat suasana peristiwa itu. Lalu dia terkesan dan apa yang berlaku selepas itu dia telah melakukan, dia tolong makcik tu angkat barang. Jadi masa saya dengar huraian tu saya pun tanya, oh itu maksud riqqatul qalbi wa na'itaf. Hati ni, jantung hati kita jadi nipis atau istilah kata jadi pecah hatilah, jadi sedih sungguhlah melihat suasana itu. Terkesan hati kita melihat apa yang kita saksikan tersebut. Lalu akhirnya dia membawa kepada apa lepas tu? Dia membawa kepada at-tafaddul dan juga al-ihsan. Dia membawa kepada kita memberikan lebihan kurnia. Kalau kita ada rezeki lebih, kita bagi. Kalau kita tolong, kita tolong. Dan kita berlaku baik kepada orang yang kita lihat tersebut. Jadi itu asal rahmah. Rahmah ni maknanya orang yang merahmati itu dia sudah berada pada keadaan yang terkesan. Dia terkesan dengan apa yang dilihat, lalu kesan yang telah memberi yang memberi impak pada hati dia itu menyebabkan dia akhirnya telah melakukan kebaikan kepada seseorang. Jadi kata para ulama, sebarang nama Allah yang mengandungi unsur seperti ini itu mustahil. Tengok ya, apa maksud rahmah dalam bahasa Arab? Sebab tu penting bahasa tu. Bila Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha merahmati. Rahmat tu apa dia? Riqqatul qalbi wa na'itaf. Jantung hati. Satu hal dah. Takkan Tuhan ada jantung hati? Sebelum kita cerita dia nipis tak nipis, dia berlubang tak berlubang, dia bengkok tak bengkok. Tuhan ada ke jantung ni? Jantung hati geduk-geduk tu. Ni dah mustahil dah. Riqqatul qalbi wa na'itaf. Jadi kata para ulama, sebarang nama Allah yang unsur dia seperti ini, yang dia mustahil, maka kita tidak boleh memahaminya berdasarkan makna bahasa. Memang perlu pergi kepada makna yang satu lagi. Ini yang dipanggil takwil ni. Ini yang kita kata bila ada sebarang firman Allah ataupun sabda Nabi yang bersalahan dengan akidah, bersalahan dengan akal, maka perlu kepada makna yang lain. Cuma apa maknanya? Ada orang kata asal ke Tuhan lah. Itu pendirian ulama-ulama salaf, ulama-ulama ahlul athar, dan ia termasuk dalam makna ahlu sunnah juga. Dan ada ulama cari sebab sekadar menafikan, ya boleh, tapi alangkah baik kalau kita cuba dapatkan, sebab tidak ada larangan daripada Allah untuk kita mencari makna tersebut. Lalu para ulama kata sebarang nama Allah yang seperti ini atau sifat-sifat Allah yang disebut seperti ini,
dia ada permulaan dan dia ada penghujung dia. Permulaan ni kalau ikut asal rahman, permulaan ni apa? Hati terkesan. Hati kita jadi sedih dengan peristiwa itu. Apa kesan selepas tu? Buat baik. Maka kata para ulama, sebarang nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang seperti ini perlu difahami bahawa yang diinginkan adalah penghujung itu, bukan permulaan. Sebab jantung hati terkesan, itu dah mustahil ke Tuhan. Tapi maksud Allah merahmati apa dia? Allah memberikan ihsan. Allah memberikan kelebihan kurnia kepada seseorang. Itu maksud Tuhan yang maha merahmati, iaitu Tuhan yang maha memberikan kurniaan dan berlaku baik kepada hamba-hambanya. Sama kalau kita baca nanti, insya-Allah kita bacalah hadis-hadis, rasanya dalam dalam Jam'un Nihayah pun ada. Disebut Allah Ta'ala pun ketawa. Apa maksud ketawa? Suara yang keluar daripada seseorang disebabkan dia terkesan dengan satu benda yang menggelikan hati dia. Itu asal ketawa lah. Tak? Yang mana menunjukkan akan kesukaan dan keredaan. Bila Allah ketawa, dahikallah, Tuhan ketawa. Tuan-tuan nak faham macam mana? Memang Allah Ta'ala keluarkan suara kerana Allah terkesan dengan peristiwa yang menggelikan hati tu. Lalu Tuhan pun ketawa. Itu makhluk, tuan. Itu makhluk, bukan Tuhan. Itu makhluk tu. Dia boleh pula terkesan, ada benda pula bagi kesan kepada dia. Itu makhluk. Apa maksud Tuhan ketawa? Penghujung kepada ketawa pada dia, keredaan. Allah ketawa artinya Allah meredai. Itu sikap yang dipegang oleh ulama-ulama khalaf, yang mereka mencari makna yang diinginkan oleh Allah. Jadi kalau ulama salaf pula, ulama ahlul asar contohnya, dia sebut Allah ketawa, dia kata apa? Mustahil Allah ketawa dengan maksud yang kita faham. Keluar suara terkesan dengan sebab benda yang menggelikan hati. Tapi ada makna lain. Apa maknanya? Allah Alam, salah Tuhan, kami tak tahu. Yang pasti jangan fikir Tuhan ketawa yang kita faham. Itu mustahil bagi Allah. Tapi Tuhan sebut, Nabi sebut, ada tu maknanya. Itu sikap ulama-ulama ahlul asar, ulama-ulama salaf. Jadi bila sebut Tuhan Maha Pemurah, Tuhan yang Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, yang Maha merahmati, maksud dia bukan Tuhan yang terkesan jantung hatinya. Mustahil. Tuhan mana ada jantung hati? Jantung, anggota ni sifat makhluk. Tuhan tidak begitu. Habis apa maksudnya? Kata para ulama, nihayat, bukan bidayat. Nihayat, yang penghujung kepada ketawa, penghujung kepada terkesan jantung hati itu apa dia? Memberikan kebaikan. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim maksud dia Tuhan yang memberikan kebaikan, memberikan lebihan kurniaan kepada hamba-hambanya. Maksud dia At-Tafaddul dan juga Al-Ihsan. Maksud dia Ar-Rahmah di sisi Allah artinya At-Tafaddul dan juga Al-Ihsan. Tafaddul memang memberikan lebihan kurniaan kepada seseorang, ihsan memang berlaku baik kepada seseorang. Okey. Maknanya Ar-Rahman, Ar-Rahim diambil dari kalimah Ar-Rahmah. Definisi Ar-Rahmah mustahil bagi Allah Ta'ala dengan makna bahasa. Sebab Al-Quran turun dalam bahasa Arab, perlu difahami berdasarkan bahasa Arab. Tapi kalau kita timbang makna itu dalam bahasa Arab, mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebab dia membawa kepada tashbih, membawa Tuhan seperti makhluk. Maka ada makna lain. Apa maknanya? Ikutlah. Kalau kita nak ambil pendirian Ahlus Sunnah yang awal, adalah maknanya. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita ambil pendirian ulama-ulama Ahlus Sunnah yang terkemudian, mereka kata, okey, kami mengkaji bahawa kami berpendapat wallahu a'lam maksudnya adalah penghujung kepada perkara tersebut, iaitu kalau contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim ni iaitu At-Tafaddul dan juga Al-Ihsan. Kemudian okey, Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama erti. Asalnya begitu. Tapi disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka ada makna yang beza antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Walaupun kedua-duanya bererti maha merahmati, iaitu maha memberikan kurniaan kepada hamba-hambanya dan maha memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. At-Tafaddul juga Al-Ihsan. Cuma ada tak beza antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim atau kedua-duanya sama makna? Kata para ulama ada beza. Apa dia Ar-Rahman? Al-Mun'im bijalailin ni'am. Ar-Rahman artinya Al-Mun'imu bijalail an-ni'am. Ar-Rahman artinya Al-Mun'im, yang memberikan nikmat. Yang memberikan nikmat
Memberikan nikmat berunsur apa? Jalail an-ni'am. An-ni'mah al-jalilah, nikmat-nikmat yang besar. Jadi Ar-Rahman maksudnya Tuhan yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Yang permintaan-permintaan yang besar. Ya Allah, rezekikan kami syurga ya Allah. Rezekikan kami takwa ya Allah. Rezekikan kami keimanan ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang saleh. Itu jalailun ni'am. Nikmat-nikmat yang besar-besar. Tuhan yang memberikan nikmat-nikmat yang besar-besar. Manakala Ar-Rahim pula Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Al-Mun'imu bidaqaiqi an-ni'am. Ay Al-Mun'im bin ni'am ad-daqiqah. Bidaqaiqin ni'am. Al-Mun'im bidaqaiq an-ni'am. Tuhan yang memberikan nikmat berunsur apa? Nikmat yang berupa apa? Nikmat yang kecil-kecil. Ya Allah, lama dah tak makan burger. Rezekikan saya burger malam ni ya Allah. Contoh tu kan dah permintaan tu. Kan? Doa. Tapi ni contoh tuan-tuan, jangan tuan-tuan kata itu zahirnya contoh. Hakikatnya dia nak. Tak tuan-tuan jangan salah faham. Kau ramai pula menunggu satu kejap nak beli burger. Ini contoh. Contoh. Minta burger. Besar mana ke burger tu? Nikmat yang begitu besar ke? Ya Allah, lamanya tak makan berry brown. Ya Allah, rezekikan saya makan berry brown ya Allah. Ya Allah, lamanya tak makan perkasam ya Tuhan. Rezekikan saya ikan perkasam. Isterinya benar nak makan lembu lembu yang Jepun tu. What you saya pernah ada kawan saya tuan-tuan. Ustaz Aidil kelakar semua Ustaz Aidil. Daripada Kedah, dia tokey besar apa namanya, yang minyak zaitun tu, Olive House rasanya. Saya dah lama tak jumpa dia. Kami belajar sama-sama di Mesir tu. Saya kata, malam ni baik kita jumpa. Kebetulan saya dekat Kedah, nak belanja ni. Tapi hang jangan pilih restoran dahsyat-dahsyat sangat. Pada untuk kita yang boleh belanja je lah. Kata apa, kita pergi makan tepi-tepi kedai, tepi-tepi jalan, makan kat restoran-restoran tepi jalan. Okey lah. Saya memang niat nak belanja. Ajak seorang kawan tu, Ustaz Hadi Johari daripada Kedah juga belajar di sana. Semua ada di Kedah sekarang ni. Dia pun diajak sekali. Dia kata, mana padan Ustaz Aidi, takkan kita nak buat pergi makan tepi jalan. Kuang-kuang lembu Jepun tu, lembu ayu tu. Lepas tu saya kata, tu dia nak makan lembu Jepun pula. Ustaz dia kata boleh. Dia terus corner tuan-tuan. Pergilah ke restoran tu. Saya dah ketak dah. Sampai-sampai tu orang tu datang nak tunjuk barang-barang apa nak makan. Dia kata, daging hak paling mahal apa? Saya kata pasal dah. Nanya malam tu saja makan sakan jugalah. Sampai dia kata, macam mana nak belanja? Nak belanja macam mana? Kawan tu lah, Ustaz Adi tu, dia teringin. Saya niat nak belanja. Udah saya kata, tak apalah, kita boleh bayar ansuran. Bayar ansuran. Allahumma salli ala Rasulillah. Nak katanya, contoh tadi, ya Allah teringinnya nak makan daging Jepun. Itu nikmat yang besar sangat kah? Di sisi Allah? Tak, itu daqaiqun ni'am. Jadi Ar-Rahim artinya Tuhan yang memberikan nikmat yang kecil-kecil. Teringin ni. Jadi Ar-Rahman, Tuhan yang memberikan nikmat yang besar-besar. Adakah Tuhan ni bagi nikmat besar-besar je? Tak. Yang kecil-kecil, yang remeh-remeh pun kalau kita minta Tuhan bagi. Sebab itu disebut kedua-duanya sekali, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, supaya kita tahu Tuhan ni, Allah Ta'ala ni Tuhan yang memberikan nikmat yang besar-besar yang kita nak. Ya Allah, rezekikan aku syurga. Ya Allah, rezekikan aku Al-Firdaus Al-A'la. Ya Allah, jadikan keluarga ku keluarga yang taat. Jangan jadikan seorang pun di keluarga ku syirik padamu ya Allah. Itu kan nikmat besar-besar lah ke tu? Tuhan akan bagi. Sebab Tuhan kita ni, Allah ni adalah Ar-Rahman. Tuhan yang memberikan nikmat yang besar-besar. Habis kalau nikmat kecil-kecil, bagi tak bagi? Ke tak boleh minta yang besar-besar tadi kecil-kecil, minta yang besar-besar je. Teringin nak itu, teringin nak ni. Ke tak payah minta? Kita kena minta juga kepada Tuhan. Semua benda kita nak beli garam ke, sebelum keluar kedai tu, sebelum pergi ke kedai, doa lu, ya Allah, garam habis kat rumah. Rezekikan saya garam. Amin. Pergilah kedai. Minta dengan Tuhan dulu sebelum kita pergi. Maknanya permintaan yang kecil-kecil, nak garam, nak daging Jepun tu, contoh nak itu, nak ini yang kecil-kecil tu. Ya Allah, teringinnya nak pergi Langkawi. Rezekikan saya peluang pergi, teringin nak mandi kat Langkawi, contoh. Itu bukan nikmat yang besar-besar sangat. Di sisi akhirat tak besar pun.
Tak ada benda pun. Tapi kita nak, teringin. Termasuk juga nikmat yang kecil-kecil pun Tuhan akan bagi. Lalu kata para ulama, kenapa Allah Ta'ala tidak berpada dengan salah satu? Kenapa Tuhan sebut dua-dua sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tak sebut Bismillahirrahman? Supaya kita ni jadi orang yang minta yang besar-besar je. Ataupun kenapa Tuhan tak sebut Bismillahirrahim? Supaya kita jangan minta besar-besar sangat, minta kecil-kecil kot lah. Tak, Tuhan gabung sekali sebab apa? Supaya kita ni yang besar pun minta, yang kecil pun minta pada Tuhan. Sebab tu digabungkan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, supaya segala nikmat, tak kira dia besar, tak kira dia kecil, kita minta belaka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu erti Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim diambil dari kalimah Ar-Rahmah. Apa dia Ar-Rahmah? In'itaf, riqatul qalbi wa in'itafun taqtadi at-tafaddul wal ihsan. Kalau ikut dalam bahasa Arabnya. Dan yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman, Al-Mun'im bi jalailin ni'am. Tuhan yang memberikan nikmat yang berupa besar-besar, nikmat yang besar-besar. Manakala Ar-Rahim pula adalah Al-Mun'im bi daqaiqin ni'am. Jadi alhamdulillah selesai kita meneliti Bismillahirrahmanirrahim, dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akan cuba tengok, sebab saya fikir ni kita sebut tiap-tiap hari dalam Fatihah. Sayang kalau makna-makna ni tidak tersemat kukuh dalam jiwa kita. Jadi bila kita sebut tu, biar bergetar jiwa kita, teringat kepada makna-makna yang sangat tinggi ini. Dan sebenarnya juga dibincangkan oleh ulama, kenapa pengarang memulakan dengan Bismillah, tak mula dengan Alhamdulillah dulu? Kenapa mesti Bismillah? Kenapa tak mula dengan selawat? Itu juga akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Tapi tuan-tuan jangan risau. Nanya kita lambat khatam. Awal-awal ni je. Tapi lepas-lepas ni kita tak adalah baca sedalam ini. Sebab kitab ni pun kitab yang nipis. Dia tidak dianggap sebagai kitab yang besar. Jadi kitab yang nipis, kata Fadilatul Syekh Said bin Syatut, bacalah berdasarkan tujuan utama pengarang menghasilkan karya dia. Sebab kitab ni kalau kita dah baca, nanti kita naik kitab yang tinggi sikit, maka perbahasannya lebih tinggi lagi. Supaya ilmu itu dapat bertapak dengan baik. Daripada satu keadaan pergi ke satu keadaan. Likulli maqamin maqal. Di setiap situasi itu ada ucapan dia. Pada ucapan untuk peringkat awal janganlah dalam-dalam sangat. Cuma kebetulan pasal bismillah ni tiap-tiap hari kita sebut. Jadi sekali-sekala lah kita tambah sikit maklumat-maklumat kita yang disebut oleh para ulama, yang kesemuanya ini akan memberikan faedah kepada kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itu saja saya ingin berkongsi pada tuan-tuan pada hari ini. Dah pukul 8.30 dah. Moga-moga diberkati Allah kita semua biiznillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pertemuan akan datang kita masuk pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa erti Alhamdu secara bahasanya, secara istilahnya. Kemudian apa erti Rabb, kita akan cuba teliti dengan baik biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita tangguhkan majlis kita insya-Allah dengan salawat ke hadrat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.